Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang pembelajaran bahasa pertama, kedua dan ketiga. Topik ini penting kerana ia membantu kita memahami bagaimana manusia memperoleh dan menguasai lebih daripada satu bahasa. Pembelajaran bahasa melibatkan aspek kognitif, sosial, dan psikologi. Secara umumnya, terdapat 3 jenis bahasa, yaitu bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa ketiga. Dalam konteks negara Malaysia yang berbilang kaum, penguasaan berbagai bahasa sangatlah penting untuk komunikasi dan juga daya saing global. Bahasa pertama adalah bahasa dikenal dengan bahasa yang dipelajari sejak lahir. Proses ini berlaku secara semula jadi berupa pelajaran formal. Kanak-kanak memperoleh bahasa melalui interaksi dengan keluarga dan persekitaran sekeliling. Bagi teori bahasa yang pertama, terdapat beberapa teori utama, yaitu yang pertama teori behavioris yang menegakkan peniruan dan ganjaran. Kedua yaitu teori mentalis oleh Chomsky yang menyatakan manusia dilahirkan dengan keupayaan bahasa semula jadi. Yang ketiga pula yaitu teori interaksionalis yang menggabungkan faktor biologi dan sosial dalam pembelajaran bahasa. Bahasa kedua ialah bahasa yang dipelajari selepas bahasa pertama. Ia biasanya dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah atau interaksi sosial. Contohnya, bahasa Melayu sebagai bahasa kedua bagi sesetengah pelajar bukan Melayu. Menurut Krashen, pembelajaran bahasa berlaku melalui input yang boleh difahami. Beliau juga membezakan antara pemerolehan dan pembelajaran. Selain itu, faktor seperti motivasi, sikap dan persekitaran memainkan peranan penting dalam kejayaan pembelajaran bahasa kedua. Bahasa ketiga merupakan bahasa tambahan selepas bahasa pertama dan kedua. Bahasa ini biasanya dipelajari untuk tujuan akademik, kerjaya atau globalisasi. Jadi pembelajarannya lebih mencabar karena terdapat pengaruh daripada bahasa lain yang telah dikuasai. Perbezaan utama antara L1, L2, dan L3 adalah dari segi cara pembelajaran dan umum. Bahasa pertama dipelajari secara semula jadi, manakala bahasa kedua dan ketiga lebih kepada pembelajaran formal. Selain itu, bahasa ketiga biasanya dipengaruhi oleh kedua bahasa yang sebelumnya. Bagi perkaitan, ketiga-tiga bahasa ini saling terkait. Bahasa pertama boleh mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua dan ketiga melalui pemindahan positif dan pemindahan negatif. Oleh itu, pengalaman bahasa sedia ada sangat penting dalam pembelajaran bahasa baharu. Dalam pengajaran, guru perlu memahami latar belakang bahasa pelajar. Guru juga perlu menggunakan pendekatan yang sesuai seperti pendekatan komunikatif, persekitaran pembelajaran yang aktif, dan penggunaan bahasa dalam situasi sebenar sangat membantu. Kesimpulannya, pembelajaran bahasa adalah satu proses yang kompleks dan berterusan. Bahasa pertama, kedua dan ketiga saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. Penguasaan berbagai bahasa penting untuk pendidikan, identiti dan masa depan global.